Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Harap audio clear. Jika audio clear, bolehlah mesej saya, maklumkan ya, audio dia jelas. Baik, jadi live hari ini adalah atas permintaan sebenarnya. Okey, jadi saya ditanyalah oleh penonton tertentu perkara-perkara yang menjurus kepada tajuk kita, iaitu apa orang kata, jangan salahkan Melayu Islam sekiranya tolak DAP, sekiranya bersatu, tidak terima DAP, ya, bukan parti bersatu, maknanya Melayu Islam bersatu padu, tidak terima DAP. Sebabnya dah berdekad-dekad lama diasuh oleh UMNO sendiri untuk tolak DAP, yang dilabel oleh UMNO sendiri, pemimpin-pemimpin tertentu UMNO, sebagai anti-Melayu, ya. Dan ada juga aktivis dan sebagainya yang berkait tu dengan UMNO, yang label dulu-dulu pernah label sebagai anti-Islam dan sebagainya. Jadi benda ni sudah diasuh begitu lama, ya, begitu lama. Jadi jangan nak disalahkan orang Melayu. Sebabnya sekarang, seperti mana yang telah saya jelaskan dalam satu live baru-baru ni, Melayu Islam sudah mula bersatu sebab dia duduk sebelah pagar di sini, dan yang selebihnya yang bukan Melayu, dia duduk di sebelah pagar yang lagi satu. Dia adalah penyokong PH dan BN. Sedikit sebanyak yang menyokong PH Melayu ni, dia dah muak, dia dah fed up. Dan ini buktinya jelas, kita lihat di Padang Serai dan di media sosial dan sebagainya. Fed up dengan penipuan Anwar, fed up dengan penipuan DAP, yang sebaik sebelum pilihan raya masih menggelar menyerang kleptokrat, berjanji tidak akan bekerjasama dengan kleptokrat. Lah ni bukan hanya kleptokrat berpeluk-pelukkan dengan mereka, seorang dah jadi timbalan Perdana Menteri, dan yang paling mengejutkan, Ahmad Maslan jadi timbalan Menteri Kewangan. Jadi orang rasa tertipu. Di kalangan penyokong PH sendiri rasa tertipu. Sebab itu Padang Serai, daripada kubu kuat PH, dia tukar jadi kubu kuat Perikatan, dengan Perikatan menang majoriti 2 kali ganda Perikatan, majoriti yang dimenangi oleh PH pada PRU 14. Di Tioman, kubu kuat BN, majoriti turun separuh. Okey. Orang Melayu yang tak sokong UMNO 30% lebih tak keluar mengundi. Yang Saki Baki yang ada, yang sokong UMNO, yang mencatatkan prestasi terburuk dalam sejarah, iaitu UMNO hanya menang 26 kerusi. Lah ni dah betul-betul meluat sebab UMNO menipu. Sebaik sebelum pilihan raya dikecam pemimpin-pemimpin PH yang dilakukan sejak dari dulu lagi. No Anwar, no DAP dan sebagainya. Sebaik selepas pilihan raya, mereka war-warkan naratif-naratif palsu, penipu, untuk halalkan kerjasama dengan DAP dan Anwar. Kononnya ini wajib, sebab titah tuanku itu satu kepalsuan. Tuanku tidak mengarahkan untuk kerjasama. Biar mereka kerjasama tak kerjasama, saya dah jelaskan dalam 3-4 video, jadi anda pun dah tahu penjelasan saya. Anwar tetap akan dilantik sebagai Perdana Menteri berdasarkan Perlembagaan Persekutuan atas kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Tuanku. Jadi mereka ni, puak-puak BN ni, hanya nak menghalalkan cara. Okay. Jadi bila mereka tiba-tiba, ya, dengan penipuan, dengan naratif palsu, halalkan kerjasama dengan DAP dan Anwar, yang saya berbulan-bulan lamanya memberi amaran akan berlaku. Saya beritahu DAP akhirnya akan buat naratif demi kestabilan, demi rakyat, untuk halalkan cara, dan akhirnya terbukti apa yang saya katakan benar. Bila dah berlaku, mereka mengharapkan semua terima naratif ini, dan yang mereka yang tak terima
dikira majoriti lah tak terima, majoriti rakyat sekarang tak terima, mereka akan kata, mereka akan hantar pasukan Laskar untuk komen, move on, ya, seperti seolah-olah ada satu skrip yang diberikan kepada semua Laskar, move on. Okey, ini kerajaan YDPA, ini itu, ya, mereka akan hantar. Jangan salahkan Melayu Islam, sebab andalah yang mengasuh untuk membenci DAP, andalah yang sentiasa mewar-warkan DAP ni anti Melayu. Dalam sekelip mata, jika anda nak berubah atas sebab-sebab kepentingan politik anda, jangan salahkan Melayu Islam jika mereka nak bersatu di sebelah pagar, sebab mereka ada hak bersatu. Setiap kaum ada hak bersatu. Jadi jika mereka nak bersatu atas dasar apa sekalipun, biarnya ianya dasar penyatuan ummah ataupun dasar kami ditipu oleh UMNO, jadi kami perlu bersatu, tidak kira, jangan salahkan Melayu Islam. Malah bila anda menyalahkan Melayu Islam, bila anda andai kata kerah Laskar untuk menghina, mengutuk, memperlekeh mereka yang bersatu disebabkan ditipu, anda hanya menimbulkan kemarahan, maka andalah yang sedang memarakkan situasi tidak sihat di mana orang jadi marah, bukannya orang Melayu Islam. Orang Melayu Islam cuma dah sedar, dah buka mata, kini mereka hanya hendak bersatu. Parti-parti yang ada belah pembangkang sudah buka mata, sudah sedar, kini mereka hendak bersatu, hendak mengadakan penyatuan ummah, dan akan berlaku, sudah bermula bibit-bibit penyatuan ummah pada kadar yang tidak pernah terjadi sepertinya sebelum ini dalam sejarah tanah air. Jadi terima kasih PH dengan BN kerana mencetuskan penyatuan ini, penyatuan yang BN gagal lakukan. Dia kata pihak ni anti Melayu, dia nak buat penyatuan sebab dia nak tumbangkan DAP kononnya dulu, tapi akhirnya UMNO gagalkan misi penyatuan ummah. Dia berperang, bertikam lidah, bercakaran dengan PAS, dan dia pergi peluk orang yang dia kata kita dulu anti Melayu. Oh, kita kena bersatu, ummah kena bersatu sebab puak ni. Dia pergi peluk, kemudian dia buat naratif palsu, kononnya kita wajib bekerjasama sebab titah agung. Ini kepalsuan, ya. Ini kepalsuan, sebab boleh juga kerjasama dengan perikatan pada masa itu, tidak ada halangan, ya. Jadi Zahid letakkan syarat, kalau dah kata titah agung, katakan kita percaya Zahid walaupun itu penipuan, ya. Sebab agung tak pernah arahkan, tapi katakan kita percaya untuk tujuan perbincangan. Kalau dah kata titah agung, macam mana boleh Zahid letak syarat kita setuju masuk kerajaan perpaduan yang tidak dipimpin oleh Perikatan Nasional? Bukankah itu menderhaka? Sebenarnya tak ada syarat pun diletakkan oleh agung. Naratif itu palsu. Agung, dah berulang kali saya kata, dia bijaksana. Tuanku ni bijaksana. Dia lantik Anwar atas peruntukan perlembagaan. Maka paling banyak kerusi dapat kat PH, jadi dia yakin semua MP-MP tu sokong pencalonan Anwar, jadi dia lantik Anwar sebagai Perdana Menteri kerana berdasarkan perlembagaan, pada hemat tuanku, Anwar mungkin dapat majoriti. Tak ada majoriti lagi, mungkin. Maknanya Anwar perlu buktikan majoriti itu, bukannya dengan kenyataan media saya dah ada majoriti. No, menerusi usul percaya di Parlimen. Jadi tak timbul soal Anwar anak jantan, dia lah berani buat undip. No, dia wajib. Dia wajib kerana dia perlu buktikan majoriti, ya. Jadi BN kerjasama, tak kerjasama, tak ada beza. Okey. Dan PH ni bukankah dulu mereka buat MOU, mereka ni pakar MOU. Sekalipun tak ada kerjasama BN, boleh buat MOU di mana andai kata ada usul percaya, demi kestabilan, parti BN contohnya sokong kerajaan supaya tak runtuh, buat perjanjian MOU CSA, tak payah masuk kerajaan. Tapi Zahid perdaya ahli-ahli Parlimen BN
Mula-mula dia dapat persetujuan semua. Kita duduk pembangkang, kita tak sokong PN, kita tak sokong PH. Kemudian senyap-senyap dia buat warkah, dia menipu dalam warkah kepada Agong, kononnya 30 MP BN sokong Anwar. Ini telah memarahkan semua MP-MP berkenaan dan sah penipuan kerana Zahid terdesak nak kerjasama dengan Anwar dan DAP. Tak apa, itu penipuan tu dah jelas. Tapi jangan, saya ulang, jangan salahkan Melayu Islam, kerana andalah yang mengasuh bertahun-tahun lamanya untuk benci DAP, untuk tidak sokong Anwar. Saya nak baca satu kenyataan yang dibuat oleh Ahmad Maslan, ya. Dengar, jangan terkejut, ya. Yang dibuat oleh Ahmad Maslan pada 10 Ogos 2021 tahun lepas. Okey. Saya baca, ya, anda dengar. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah bersumpah di hadapan ahli parlimen parti itu bahawa beliau tidak akan menyokong Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata beliau menjadi saksi bahawa Ahmad Zahid melafazkan sumpah tersebut termasuk menolak kerjasama dengan gabungan Pakatan Harapan dan DAP. Ahmad Maslan berkata, ya, baru-baru ini ada pertemuan dengan Zahid dan saya ingin mengatakan di sini bahawa apabila ada tuduhan yang beliau ingin membawa UMNO bersama PH dan DAP, ianya adalah salah. Presiden UMNO telah bersumpah bahawa beliau tidak akan menyokong Anwar untuk menjadi Perdana Menteri dan tidak akan bersama dengan PH dan DAP di hadapan beberapa ahli parlimen. Hari ini orang yang memberi testimoni ni siapa? Dia adalah Timbalan Menteri Kewangan. Dan orang yang dia kata bersumpah tu siapa? Timbalan Perdana Menteri. Jadi bila rakyat dah ditipu begini, jangan salahkan mereka. Ya, anda yang asuh, ya, DAP anti Melayu, kalau dulu-dulu DAP anti Islam, kalau dulu-dulu ini itu, jangan salahkan. Bila dulu berlaku langkah Sheraton, selepas PRU 14, maaf, naratif-naratif palsu ditimbulkan. Ada perhimpunan ISET, Najib duduk atas pentas sebab saya ada di sana, ya. Aktivis-aktivis UMNO semua kata-kata tajam dan kata-kata yang menyelar DAP, anti Melayu, anti ini, anti itu, bergolek-golek atas jalan, pasal statut Rom, ISET, memarakkan sentimen anti DAP, ya. Jadi jangan salahkan Melayu Islam. Itulah mesej saya, ya. Jangan harapkan anda boleh buat apa-apa, ubah pendirian anda sebab kepentingan politik, kemudian selar mereka yang tidak setuju. Malah sampai saat akhir PRU 15, Melayu Islam ditipu. Sebab itu pergi ke luar sana semua meluat. Ada 2-3 pakcik yang saya jumpa, bila cerita benda ni, mulut mereka senyap, mereka dah marah, tak boleh nak berkata-kata. Cuma beritahu, harap-harap kerajaan jatuh. Banyak kita dengar dekat luar sana. Mereka tengah mendoakan kerajaan jatuh, banyak di luar sana. Saudara-saudari tak payah percaya saya. Pergi keluar secara rawak, sembang dengan siapa-siapa. Cukup. Kalau tak keluar daripada 8 daripada 10 orang, kami telah ditipu, ya, maka saya penipulah. Okey. So itulah mesej saya kepada kepimpinan yang ada ni. Ya, jangan hantar laskar dan buat naratif yang akan memarahkan lagi orang Melayu. Move on lah. Ini macam skrip. Ya, cut and paste ramai. Ya. Bila check profile, semuanya profile laskar. Move on lah. Macam-macam naratif palsu. Hentikanlah. Sebab kat luar sana orang meluat sungguh, ya, tak bohong. Bukan hanya penonton saja boleh pergi tanya, siapa-siapa, termasuk anda semua dalam kerajaan, pergi tanya, pergi kedai kopi tanya. Meluat. Saya lihat tahap meluat ni lebih daripada sebelum PRU 15. Jauh lebih. Kerana ditipu bulat-bulat sebab diasuh bertahun-tahun.
ya. PH asuh benci dia orang ni pula asuh benci dia. Dalam sekelip mata dia berpeluk-pelukkan atas naratif palsu, dan orang tahu naratif itu palsu, orang tahu banyak penipuan untuk halalkan cara. Tak boleh ni, orang tak boleh terima. So itulah mesej saya. Okey. Dan bagi mereka yang bertanya kepada saya berhubung dengan pilihan raya negeri, saya tidak akan buat sebarang ramalan. Saya rasa semua tahu what is going to happen. Jadi kita tunggu dan lihat. Kita tunggu dan lihat. Ya. Dan bagi pihak kerajaan yang sedang mengamalkan sikap dendam ni, sikap dendam ini seperti mana yang kita lihat di Padang Serai, memarahkan lagi Melayu Islam. Sebab PAS sedang dikambing hitamkan, ya. Orang nampak. Jadi makin lama mereka buat, makin padah kesannya kepada mereka, ya. Sebab orang nampak bahawa puak ini sedang memainkan naratif palsu dan mengkambing hitamkan PAS untuk cuba kaut sokongan Melayu Islam. It is not working, ya. So itu sahaja mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.